Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sangat sihat hari ini. Rasa excited sangat nak share nak berkongsi-kongsi pada hari ini. Hari ni, topik yang bagi Kak F lah, sangat bagi Kak F walaupun topik dia simple aja tapi topik ni sangat penting tau. It's about macam mana kita nak go with the flow. Selalu kan orang selalu cakap, kau nak apa-apa, go with the flow je. Go with the flow. Let go with the flow. Tapi yang mendalam lah go with the flow tu kan. Kenapa ramai sangat orang yang buat go with the flow tapi tak pun dapat apa yang sepatutnya didapat. Berapa ramai yang pernah kena macam tu. Selalunya bila kita cakap sesuatu berlaku daripada kita ya, sesuatu terutamanya pada sesuatu yang kita tak pernah terlintas, kita tak pernah plan pun terjadi pada kita. Bila kita cakap dengan orang, ramai je yang akan kata, kau kena go with the flow, kau kena terima hakikat, kau kena reba, kau kena itu, kau kena ini. Okay, persoalannya apa sebenarnya yang dikatakan dengan go with the flow? Dan kenapa susah sangat untuk kita ni go with the flow? Ya, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan go with the flow adalah apa saja yang terjadi pada kita, kita akan terima dengan hati yang terbuka without questioning kenapa. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita go with the flow, sebenarnya kita tidak ada lagi resistance. Apa yang dimaksudkan dengan resistance dekat sini? Bagi contoh ya. Katalah kita sekarang ni tengah bekerja dengan company yang menjadi idaman kita yang memang kita suka sangat-sangat. Tiba-tiba satu hari bos bagi tahu, Fairuz, hari ni mulai minggu depan kau akan ditukarkan atau dipindahkan ke satu negara yang jauhnya beribu-ribu kilometer yang amat. Okay, so upon receiving that news, apa yang kita rasa? Aku nak kena pindah jauh. Macam mana dengan anak aku? Macam mana itu? Macam mana ini? Okay. The question macam mana. Bila kita keep on thinking about it, kita keep on terfikir-fikir. Macam mana ni kita risau ya. Selagi kita risau, selagi kita rasa macam benda ni tak sepatutnya terjadi, aku tak nak lah, itulah inilah. Selagi benda tu terjadi, kita nak bayang-bayangkan, fikir-fikirkan apa akan terjadi in future. Alright, we are living in the future atau kita duk ulang-ulang, sepatutnya aku cakap dengan bos aku, benda ni tak sepatutnya berlaku, aku tak setuju. That is living in the past. As long as kita ada resistance, living in the future ataupun living in the past, sebenarnya kita tidak go with the flow. Kita sebenarnya go against the flow. Okay, so far boleh faham ya? Apa yang dimaksudkan dengan going with the flow, basically apa saja yang terjadi pada kita, kita terima dengan hati yang terbuka, acceptance ya, without questioning why. Kenapa benda terjadi? Sebab sebagai manusia biasa, kita tak tahu what lies ahead, kenapa sesuatu benda tu terjadi. Saya bagi contoh ya. Sesiapa yang kenal Kak F kat sini, yang pernah bekerja dengan Kak F, dulu tahu background Kak F adalah academic background. Maksudnya Kak F dah mengajar daripada tahun 2001. Ya. So bila Kak F pindah tempat kerja baru, tiba-tiba je setelah I think about 1 year macam tu kot. Tiba-tiba je bos panggil, lepas tu dia kata, okay, I nak you pergi ke Jakarta, lepas tu I nak you pergi buat new portfolio which is business development. I tengah new business development, dah lah tu, masa tu pula, nak jadikan cerita, benda tu berlaku masa tengah nak raya. Kan dia kata, okay siap-siap, hari raya ke-6, Kak F dah pack barang and terus ke Jakarta. And my portfolio masa tu, instead of mengajar, Kak F kena set up a new division dekat sana. Dah lah aku tak tahu marketing, aku tak tahu business, tak tahu segala-gala dan segala benda semua tak tahu, buta-buta je pergi sana. But tanpa resistance I went. But what I did not realise masa tu adalah bila pergi sana, belajar buat business development, masa tu lah belajar macam mana nak buat marketing, macam mana nak run business, macam mana HR functions, macam mana accounts bekerja, macam mana itu, ini, segala macam benda tu. Dan at the end of the day, benda itulah sebenarnya membantu Kak F untuk run my own business right now. Whatever experience that I had back then, okay, itulah yang membantu apa yang Kak F
buat sekarang ni. Dulu buat marketing dalam bahasa Indonesia, aku jangan main-main. Ya? Tapi buat aja. Why? Because you do not know what lies ahead. Kita tak tahu rahsia di sebalik benda ni. As long as kita ada resistance dengan mengatakan yang aku tak nak, aku sakit hati, aku marah. Dan sepatutnya benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Selagi itulah, itu namanya resistance ya. Selagi itulah we are living in the past ataupun we are living in the future. Selagi itulah we are not going with the flow. Instead, we are going against the flow. Macam boleh faham so far? Topik going with the flow ni Kak suka gila-gila jugalah antara topik yang sebenarnya favourite Kak F tau. Going with the flow, let go, benda-benda macam ni kan. Sebab bagi Kak F, di sebalik once we are able to go through segala challenges yang diberi pada kita, insya-Allah the sweetness akan unfold once kita dah go through. Bila kita dah go through baru kita tahu, oh sebenarnya aku dah faham dah kenapa aku kena lalui benda ni. Sekarang ni masa kita tengah melaluinya, kita tak tahu tau, kita tak faham kenapa kita kena laluinya. Ada salah seorang peserta Rebirth masa Kak F buat kelas dengan dia, tak ingat batch ketiga kot tak silap. Dia cakap, Kak F, saya tak faham kenapa saya kena lalui ini. Lepas tu saya cakap dengan dia, kita tak tahu sekarang ni kita tak tahu what lies ahead, tapi there must be a reason kenapa you kena go through benda ni. Kita takkan tahu sampai satu hari nanti bila ada sesuatu berlaku dan kita akan menggunakan experience kita, masa itulah kita akan cakap, oh patutlah aku kena lalui. Okay, so far boleh faham ya. Kadang-kadang benda yang kita lalui tu sebenarnya nak preparekan kita tahu untuk sesuatu yang akan berlaku akan datang. Dan benda ni memerlukan the skill yang kita kena adapt, yang kita kena bina semasa kita melalui perkara yang kita rasa kita tak nak lalui pun masa ni. Rasa semua tahu kan, Kak F memang jaga arwah nenek Kak F masa sakit. Considered as palliative care lah kan. Dan masa Kak F jaga tu pun macam, kita fikir juga, why Kak F tak boleh nak fokus sangat kan pada kerja and everything semua. Tapi resistance tu memang sangat kurang lah masa tu. Dan bila dah berlaku benda tu, then I realise, oh kenapa Kak F kena go through benda ni? Rupa-rupanya ada salah seorang sahabat baik Kak F yang melalui benda yang sama. Menjaga orang yang memerlukan palliative care juga. Bila dia telefon Kak F, dia bagi tahu dia tengah melalui benda ni dan dia menangis sebab dia rasa stress and everything semua. Masa tu Kak F rasa macam, okay, at least I know what to say. Kan, at least Kak F tahu macam mana Kak F boleh guide dia. Why? Because Kak F dah lalui. So imagine kalau Kak F sendiri tak lalui, macam mana Kak F nak hulurkan empathy? The least I could do is, sabarlah kan, itu kan dugaan. Kan, ayat standard yang orang akan cakap, betul tak? Bagi orang yang melaluinya, yang merasai pada masa tu, alam kau senanglah cakap kau tak lalui kan. Cuba kau lalui sikit, nak tengok kau boleh tahan ke tidak. Tu mulut Kak F lah dulu. Okay, so macam Kak F cakap, we never know what's going to happen in future. Kenapa kita lalui benda ni? Okay, but trust me, okay, trust the process. Selalunya benda ni adalah untuk preparekan kita for something that's going to come in future. Itulah pentingnya bila kita letakkan keyakinan 100% that everything that has happened atau everything that is happening right now, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tak pernahnya sesuatu yang terjadi adalah untuk keburukan kita. Allah kan sayangkan kita. Takkan Allah nak tengok kita merana. Right? Whatever yang kita go through adalah untuk train kita to be a better person. Diamond, kalau nak jadi diamond, dia kena lalui proses yang sangat rough. Baru dia boleh jadi diamond. Betul tak? Sama lah juga dengan kita. Nakkan sesuatu, kita kena go through certain process. Dah lalui proses tu, baru kita akan rasa macam, oh, now I understand why I need these skills. Now I understand kenapa benda ni sangat penting pada aku. Okay, so what I'm gonna say is that, apa saja yang berlaku, tenang-tenang sahaja. Sebab you are not alone. Kita tak pernah berseorangan sebenarnya. Dalam whatever challenges yang kita lalui, kita tak pernah berseorangan. Okay, dia sentiasa ada dengan kita. Trust the process. Trust Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja yang berlaku itu adalah disebabkan atas dasar kasih sayang dia. Nak tengok kita ni berjaya. Tapi apa yang kita balas selalunya? Kenapa jadi macam ni? Kita tak best lah. Betul tak? Okay? Satu benda yang Kak nak cakap, selagi kita berada di dalam resistance
Orang kata we are still resisting lah. Benda yang dah berlaku tu, saya lah Kak Aif cakap, selama-lamanya kita akan resist. Selagi kita tak keluar daripada perangkap emosi tu, selama-lamanya kita akan ditinggalkan dengan big question mark. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Sampailah sudahnya kita akan sentiasa bertanya, kenapa ya? Okay? So far boleh faham? Okay? Apa yang Kak F cuma nak cakap adalah, ialah bila kita resist, we are either living in the past or in the future. Selagi kita berada di the past or the future, selagi itulah kita tidak akan mendapat ketenangan. It is as simple as that. Ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang, kejayaan, segala-gala tu semua hanya dapat dirasai bila we are at the present moment. At the end of the day, hidup ni hanya sekali, rugi kalau kita sentiasa stuck dalam the past or the future. Dan kita terlupa untuk hidup. Terus terang Kak Ayu cakap kan, setelah kita dah melalui benda-benda macam ni kan, when we dah melalui segala fasa keperitan, bila kita look back, tinggal kita fikir balik tau, macam mana aku boleh lalu benda ni semua kan? Dulu macam nak pingsan-pingsan rasanya melalui saat sukar tu kan. Tapi bila we look back, kita realise balik, oh now kita understand lah kenapa hidup kita jadi macam ni kan. Best tau. Bila kita dah faham, sebenarnya hidup ni sangat indah, hidup ni sangat mudah, dan hidup ni sebenarnya penuh sangat dengan kasih sayang. Kita bagi kasih sayang, insya-Allah kita akan dapat kasih sayang yang berkali ganda. Life is so simple. Walaupun ada cabaran yang mendatang, we are never alone. Kita sentiasa ada dia untuk guide kita. Kita sentiasa ada dia untuk bantu kita. Cuma yang menjadi penghalangnya adalah diri kita, fikiran kita, emosi kita dan segala andaian yang kita buat selama ni. But other than that, bila kita boleh tackle semua-semua benda ni, you can see that life is so amazing. Nak kasih sayang, bagi kasih sayang. Nak rezeki, carilah rezeki. Okay? The formula works every time, insya-Allah. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, Kak F endkan sesi live pada hari ini. InsyaAllah Kak F nak buka grup khas untuk mereka yang nak tenang-tenang bersama-sama. Dalam grup tu nanti Kak F akan guide slowly, Kak F akan buat live dekat sana dan kita akan ada challenges, kita akan ada competition dekat dalam tu insyaAllah ya. So nanti Kak F akan bagi detail, kita masuklah dekat grup live tu, grup tu supaya kita sama-sama dapat praktiskan dan kita dapat jadi bahagia bersama-sama. Boleh-boleh? Betul sangat-sangat. We never know. Until kita dah lepas tu baru kita faham. Sebab tu kita kena train kita punya mind untuk sentiasa look for good things dalam setiap challenges yang dah berlaku. Okay, macam ada seorang sahabat Kak F tu diberhentikan kerja ya semasa dalam waktu yang mencabar ni lah. Bila kita diberhentikan kerja, selalunya kita akan resist dulu, betul tak? Kita akan menjadi macam, kenapa aku ni diberhentikan kerja, kenapa rezeki aku sampai sini? Kan? Tapi bila kita faham yang memberi rezeki pun dia, yang menahan rezeki pun dia, yang memberi berlipat kali ganda pun dia semuanya dia punya, kan benda tu akan jadi lagi mudah lah. Dan setelah dia berhentikan kerja, dia mendapat idea untuk buat bisnes. Dan Alhamdulillah sekarang ni dengan bisnes dia, dia punya income lebih daripada sewaktu dia bekerja. And yang paling penting, dia dapat the peace of mind yang dia tak dapat masa dia kerja. Dulu masa dia kerja kan memang hidup dia stress lah sebab dia selalu dengan handphone all the time kan sebab bos selalu WhatsApp, minta report waktu malam and everything. Dia mesti sentiasa ada back and call of dia punya boss, dia punya tempat kerja. So benda tu sebenarnya memang niat dia dah lama sangat nak berhenti kerja but never had a chance. So bila terjadinya, bila melalui waktu-waktu mencabar ni kan dia adalah antara salah seorang yang kena laid off, diberhentikan kerja dan dia business tu masa tu lah baru dia rasa dia faham kenapa dia diberhentikan kerja. Dan bila dia dah faham, dia jadi tenang kan. Bila dia jadi tenang, masa itulah Alhamdulillah
a lot of miracles happen, magic happen masa tu. Sebenarnya hidup kita, kita nak strive untuk dapatkan ketenangan. Sebab bila kita dapat ketenangan, seriously, memang banyak sangat magic yang berlaku dalam hidup kita. Banyak-banyak sangat. And again, I'm stressing this again and again and again, kita tak akan boleh tenang selagi kita berada di past ataupun di future. Kita mesti berada di present moment. And nak berada di present moment, senang sangat-sangat. Download e-book Diam. Okay? Kalau tak ada apa-apa question, saya undurkan diri dulu. Take care and have a wonderful, amazing day, amazing life ahead. And tenang-tenanglah selalu sebab hidup kita hanya sekali, rugi kita stres-stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye!